Selamat sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan. Kami dari OCC 10 dan kami kumpulan 8. Tajuk kita hari ini adalah liberalisme anti-resim. Liberalisme adalah satu falsafah politik dan moral yang berdasarkan kepada hak individu, kebebasan, persetujuan yang didapil, kesesamaan politik, hak milik persendirian dan kesesamaan di sisi undang-undang. Kepercayaan anti-resim adalah kepercayaan dan tingkah laku yang menentang vaksinasi sama ada secara individu atau perkumpulan. Pergerakan anti-vaksin telah berlaku sejak penciptaan vaksin, walaupun fakta saintifik telah membuktikan bahawa vaksin adalah selamat dan berkesan. Terima kasih, Elis. Dan nama saya Sarah dan saya akan membentangkan tentang pernyataan masalah dan objektif kajian. Bagi pernyataan masalah, kami ada tiga. Apakah hubungan antara komuniti anti-vaxxer dengan liberalisme? Seterusnya, apakah hubungan antara tindakan anti-vaksin dengan etika mereka? Dan juga, apakah hubungan antara politik dengan cara untuk mengatasi masalah anti-vaksin? Dan bagi objektif kajian kami juga ada tiga, mengenal pasti hubungan antara anti-vaxxer dengan liberalisme, mengkaji perspektif dan pemikiran dalam komuniti anti-vaksin mengenai vaksinasi COVID-19 dan sebagainya. Dan akhir sekali, memahami tindakan komuniti anti-vaksin dengan etika mereka. Dan seterusnya, saya akan bagi Sofia untuk membentangkan tentang metodologi kajian. Bagi metodologi kajian, ada dua kaedah. Pertama adalah kaedah pengumpulan data, iaitu pemerhatian temu bual, data dokumen, soal selidik, ujian, senario dan catatan jurnal. Bagi kaedah kedua adalah kajian perpustakaan, di mana ia memberi gambaran yang jelas mengenai makna, cara, pergolahan dan penganalisisan maklumat yang bersesuaian tentang anti-vaksin. Okey, antara isu-isu semasa perspektif dengan falsafah ialah falsafah epistemologi, iaitu pengetahuan secara menyeluruh mengenai asal-usul sifat dan skopnya. Epistemologi terbagi pada tiga, iaitu ilmu ataupun empiris, social, constructivity dan etika. Bagi ilmu ataupun empiris, penekanan isu anti-vaksin ini adalah daripada pengalaman dan bukti empiris sebagai sumber pengetahuan yang boleh dipercayai. Bagi sosial pula, kepercayaan bagi anti-vaksin mereka boleh dipengaruhi oleh norma sosial dan pengaruh kelompok. Konstruktivitisme iaitu pengalaman mereka sendiri atau oleh kelompok sosial mereka. Bagi etika pula, disiplin yang membincangkan dan membuat keputusan berdasarkan prinsip etika. Seterusnya adalah falsafah etika. Falsafah etika adalah ilmu yang membincangkan tentang tingkah laku atau pandangan baik dan buruk bagi sesuatu tindakan manusia. Dan di bawah falsafah etika ada dua bahagian. Bahagian pertama adalah otonomi individu, di mana menekankan hak individu untuk membuat keputusan tentang diri mereka sendiri. Dan bagi mereka yang menentang vaksin, hak otonomi peribadi adalah penting. Bahagian yang kedua adalah keadilan. Pembahagian yang adil antara risiko dan faedah adalah penting. Seseorang yang menolak untuk divaksin dianggap tidak bersetuju dengan manfaatnya kepada kesihatan masyarakat secara keseluruhan. Seterusnya ialah falsafah politik. Falsafah politik adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang ideal yang menekankan kebahagiaan, pemerintah yang baik, keadilan yang menyangkut pada pemerintah dan juga rakyat. Dalam konteks anti-vaksin, falsafah politik memainkan peranan yang amat penting daripada aspek perlindungan hak asasi manusia. Kerajaan dari segi politik memegang hak mutlak dengan sokongan yang cukup dalam memutuskan sesuatu hal atau polisi. Contohnya, KKM telah memutuskan untuk tidak menyekatkan kebebasan tertentu yang boleh dinikmati golongan anti-vaksin. Pendekatan KKM yang tidak menyekat kebebasan golongan anti-vaksin namun tetap memastikan keselamatan awam dengan tindakan pencegahan yang berhemar, mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia sekaligus mengakui hak mula kerajaan dalam membuat keputusan politik yang strategik. Kesimpulannya, persiaran anti-vaksin tidak digalakkan kerana suntikan vaksin membawa kebaikan iaitu meningkatkan imuniti badan kita dan mengelakkan penularan penyakit berbahaya. Pihak berkuasa perlu mengambil langkah yang proaktif untuk menenangi penyebaran isu ini dan kita wajib memainkan peranan yang penting bagi mengatasi masalah pemikiran anti-vaksin dalam komuniti kita. Itu sahaja dari kumpulan kami.
Terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.